爱的姐妹们，下午好。Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan，非常感恩我们今天还有机会一起来参加这个姐妹会。Sungguh bersyukur ya, kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti persekutuan wanita pada sore hari ini. 我们一起来做一个祷告， mari kita akan berdoa terlebih dahulu ya。爱我们的父神，我们满心感谢你。这时候我们来到你的跟前，我们把我们每一个人交在你的手中。主啊，我们知道我们要感恩，因为主你已经看顾保守了我们，直到如今，在我们的生活里有主的同在，有主的看顾保守。我们要把我们每一个人年长的姐妹们交在你的手中。也许我们会软弱，求主也帮助我们，让我们仍然有坚固的信心依靠你。我们刚强的时候，我们软弱的时候，我们仍然依靠你。我们丰富的时候或者缺乏的时候，我们也仍然要赞美你。求主与我们同在，也帮助我们今天的姐妹团契，让我们可以用心的来参加，也让我们可以更加的认识你，借着你的话语来造就我们。谢谢主。Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami ikuti pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau yang beserta dengan kami. Kami mau menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang memelihara kami. Kami mau mengucap syukur untuk segala berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami sampai pada saat ini. Kami mau menyerahkan juga untuk setiap kami, ibu-ibu khususnya yang sudah lanjut usia, ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami agar baik di dalam kelemahan maupun ketika kami kuat, kami tetap bersandar pada Tuhan. Ketika kami berkelimpahan ataupun pada saat kami kekurangan, kami juga tetap memuji Tuhan. Kami saat ini juga mau khusus berdoa untuk Ian Alse yang sedang terbaring di rumah sakit dan sedang menjalani perawatan. Tuhan, kiranya Engkau juga yang berbelas kasihan, Engkau juga yang menolong anak-Mu ini ya Bapa. Tolong agar Ian Alse juga boleh tetap bersandar pada Engkau, dan Tuhan, kami percaya Engkau memiliki kuasa untuk bisa memulihkan Ian Alse. 我们特别要把严老师交在你的手中，求主你医治他。我们知道你是全能的神，你会帮助他，按照你的旨意，按照你的时候来医治他。主，我们把严老师完全的交在你的手中，我们也把今天的聚会完全的交在你的手里。谢谢主，我们如此祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。Ya, ibu-ibu, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian ya. 我们一起来唱一首诗歌赞美主的名。云上太阳，我们知道我们的神是爱我们的神，他的爱是永不止息的，他的爱是存到永远，他的爱是不可改变的。Ya, kita mau memuji Tuhan dengan satu lagu Matahari di Atas Awan. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi kita. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Seperti matahari yang selalu bersinar menyinari kita, demikian juga dengan kasih Tuhan yang setiap saat bisa kita rasakan. Ku
不改变。它不改变。主已为你我而预备。姐妹们，我们同心祷告。亲爱的阿爸父神，我们来到你面前，降服于你。我们要学习你的话语的一小部分，求你帮助我们有谦卑的心，有聆听的耳朵，让我们可以学习反省，并且实践在我们的生活上。我们这样祈求祷告，奉靠耶稣的名，阿门。好，姐妹们，大家平安。我们今天要思考的主题，关于我们常常念的，就是主祷文。Selamat siang dan shalom ibu-ibu sekalian. Kita akan merenungkan tentang satu bagian Alkitab yang sudah sering kita hafalkan, yaitu doa Bapa kami. 我们常常念这个祷告，已经熟悉了，但是今天我们要学习里面这个每一句的内涵。Kita sudah hafal, kita sudah tahu isi doa Bapa kami, tapi hari ini, siang ini kita belajar makna dari setiap kalimat. 好，我们开始从第一句， kita akan mulai dari kalimat yang pertama. 第一句就是我们在天上的父 Bapa kami yang di surga， 就是主祷文的第一部分，我祈求上帝和他的大计划对这个地上对一切的人类，包括我们在内。Nah, bagian pertama dari doa Bapa kami adalah berdoa, memohon dan pengagungan tentang Allah berserta rencana besarnya bagi dunia ini dan bagi setiap manusia, termasuk kita anak-anaknya. Nah, 我们在天上的父 Bapa kami yang di surga 有什么含义呢？ Artinya apa？ 当我们祷告以这个句子开始的时候，就表示什么呢？ Ketika kita memakai kalimat ini sebagai doa pembukaan Bapa kami yang di surga， 我们在天上的父有什么含义呢？ Apa artinya？ 第一，就是我们深信，我们承认，我们有一位天父。 Pertama, kita mengakui, percaya bahwa kita mempunyai seorang Bapa yang ada di surga. Dan Bapa ini memiliki karakter yang bagaimana, memiliki sifat, atribut yang bagaimana. 我们天上的父亲当然跟地上的父亲不一样。那天上的性格是什么呢？他是有权威、荣耀、怜悯的天父。Nah, Bapa yang di surga ini punya atribut, punya sifat. Dia adalah maha kuasa, maha mulia. Dia juga maha kasih, maha pemurah. Itu adalah atribut Allah Bapa kita, Bapa yang ada di surga. 就是我们天上的父亲的性格或是位格。所以呢，我们就认识我们祷告的对象就是天父，怎么样的天父？ Ketika kita mengucapkan Bapa kami yang di surga, artinya kita sungguh percaya, kita sungguh mengenal Bapa kita yang di surga itu adalah Bapa yang bagaimana. 好，第二 arti yang kedua， 天上的父亲与我们的关系。 Ketika kita mengucapkan kalimat ini menunjukkan relasi kita sebagai anak Allah dengan Allah Bapa di surga. Ya, tentu saja anak dengan Bapa itu memiliki hubungan yang sangat baik, sangat intim, sangat akrab ya. 就是说，我们成为上帝的儿女，跟天上的阿爸父神有密切的关系。
就是我们爱阿爸父神，阿爸父神也爱我们，然后成为儿女的要尊敬父亲，何况是天上的父ya. Jadi hubungan antara bapa dengan anak, relasi yang akrab karena sangat intim, relasi yang akrab karena ada kasih sayang, tapi juga hormat dari seorang anak kepada bapak. Bagaimana bapak mengasihi anak, anak juga tentu mengasihi bapaknya. Jadi hubungan seorang bapak dengan anak, tapi antara kita dengan Bapa surgawi， 就是我们天上的父亲与我们上帝的儿女的这样的关系。好，第三个意思，arti yang ketiga ketika kita berdoa Bapa kami yang di surga adalah 我们承认我们的生活，我们的一生，我们的一切就是以天国为中心，这很重要。Hal yang terpenting adalah dalam makna ketiga, kita mengakui seluruh hidup kita, aspek kehidupan kita, bahkan tubuh, jiwa, roh kita, pikiran kita, perkataan, perbuatan kita itu berpusat atau menjadikan kerajaan sorga sebagai pusat, menjadikan kerajaan sorga sebagai inti sari kehidupan kita, benang merah kehidupan kita. Jadi sangat penting ketika kita berdoa, kalimat yang pertama ini, Bapa kami yang di sorga, kita harus tahu ketika kita mengucapkan kalimat itu, kalimat ini, makna itu mengandung 3 arti ini. Jadi kita bukan hanya sekedar mengucapkan tanpa mengetahui maknanya, tapi ketika kita mengucapkan kalimat ini, kita mengerti maknanya, dan itu adalah satu komitmen, satu pengakuan yang bukan dari bibir saja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. 所以呢，当我们祷告我们在天上的父神的时候，我们不只是口头说而已，但是是一个信仰的告白，是我们口承认，然后我们实践在我们的生活上，表示这是我们的信心的信仰。好，我们进入第2个句子， kita masuk ke kalimat yang kedua， 我们在天上的父，之后呢，愿人都尊你的名为圣。Setelah Bapa kami yang di surga, kalimat berikutnya adalah dikuduskanlah namamu. Nah, kalimat kedua ini juga merupakan bagian pertama. Jadi doa Bapa kami itu terbagi 2. Ini bagian pertama yang berdoa dan doa yang berpusat kepada Allah dan rencananya dan kerajaannya. 这第2个句子呢，包括主祷文的第一大部分关于上帝的计划和上帝的天国。当我们念愿人都尊你的名为圣，是什么意思呢？ Ketika kita mengucapkan dikuduskanlah namamu, apa artinya? 好，第一，我们表示我们的一生都是为了荣耀上帝，我们的一生是分别为圣，为了上帝活出圣洁。然后我们的一生，我们的态度，我们的言语是对上帝的，为了上帝的尊敬和崇拜。 Artinya apa? Dikuduskanlah namamu itu artinya kita seumur hidup kita, seluruh keberadaan kita, pikiran kita, mulut kita, bibir lidah kita, semuanya, mata, perkataan, perbuatan itu adalah dikhususkan, dikuduskan untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup kudus untuk mencerminkan Allah yang kudus. Kita mewujud nyatakan bagaimana hormat kita kepada Tuhan, bagaimana penyembahan kita kepada Tuhan lewat kekudusan hidup kita, lewat semua yang memperkenalkan hati Tuhan demi memuliakan namanya. Jadi nama Tuhan dikudus itu melalui hidup kita, itu artinya ya. 就是我们的一生成为神的荣耀。 Jadi kalau misalnya kita mencuri, berbohong, korupsi, tentu saja itu tidak dapat memuliakan Tuhan
Baliknya, nama Tuhan menjadi tercemar karena gara-gara orang Kristen, Tuhannya yang tercemar, ya. Jadi kita tidak memiliki kesaksian hidup yang orang memuliakan Tuhan melalui kita, sebaliknya ya. 所以呢，我们的一举一动，可以成为大众的见证。见证什么呢？就是见证在天上的荣耀的父神。好，有其他的意义。Arti yang berikutnya adalah kita harus juga bukan hanya melalui kekudusan hidup pribadi kita, ya, segala tindak tanduk kita, perkataan, perbuatan, pemikiran kita, tapi juga kita harus ingat bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita hidup bergereja, kita hidup bersekutu dengan sesama orang Kristen, kita juga punya pelayanan pekabaran Injil dan lain sebagainya. Itu juga menjadi wahda di mana kita memuliakan nama Tuhan. Kita harus menjaga semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jaga nama baik gereja di mana kita beribadah, menjaga nama baik ketika kita akan mengabarkan Injil, bagaimana kita menghadirkan kerajaan surga, kerajaan Allah itu di tengah orang-orang yang belum percaya. Nah, 第二个含义，当我们说愿人都尊你的名为圣，就是我们要保守保持好名声，就是基督成为基督门徒的好名声。我们的聚会所，我们教会，然后我们所传的福音是好信息，是真正的真理。然后我们如何把天国、神的国呈现在这个地上，在让周围的人能看见基督信仰是什么。Jadi itulah makna kedua, dua makna dari dikuduskanlah namamu. Ketika kita mengucapkan, kita harus ingat, sudahkah kehidupan kita, segala tindak tanduk kita, pelayanan kita, ibadah kita itu menjadi satu kemuliaan bagi Tuhan, menunjukkan Allah yang kita sembah itu adalah kudus. Ya, 所以当我们念愿人都尊你的名为圣，就表示说我们的一生，我们的侍奉，我们的聚会，我们的敬拜是否让神的名的荣耀，是否我们的圣洁生活能表现出圣洁的神。好，我们进入了第三句，那masuk kepada kalimat yang ketiga, yaitu datanglah kerajaanmu。第三句主祷文里面就是愿你的国降临，这也是关于天父和他的国和他的计划ya. Masih di dalam doa yang berpusat pada Allah dan kerajaannya dan rencananya. Apa arti dari kalimat datanglah kerajaanmu? 第三个句子的意思是什么呢？好，就是说我们表示我们是天国成员的这个精神ya. Semangat hidup sebagai warga kerajaan Allah, bahwasanya kita adalah anak Allah dan di dunia ini juga menunjukkan kita anak Allah dan ini adalah kerajaan atau tempat di mana Allah berkuasa. Nah, 就是天国成员的精神ya, semangat sebagai warga kerajaan Allah. 还有什么呢？ Selain itu apa? Artinya ketika kita katakan datanglah kerajaanmu, artinya kita sungguh-sungguh memiliki semangat taat kepada Allah, taat kepada hukum Allah, taat kepada firman Allah, yang benar-benar menunjukkan bahwa kita hidup di dunia ini juga merupakan bagian dari rencana Allah, kerajaan Allah. 所以呢，表示说我们顺服上帝的权威，顺服上帝的命令，顺服上帝的典章，上帝的律法，以至于好像我们就是把天国呈现在这个地上。还有什么呢？ Apalagi makna dari datanglah kerajaanmu, yaitu kita memiliki sikap, pandangan, prinsip, konsep bahwa kita hidup di dunia yang fana. Sekalipun hidup di dunia yang fana, kita harus mempunyai konsep kekekalan, bahwa segala yang di dunia ini akan berlalu dan kita harus memandang kepada kekekalan.
第三个的意思就是说，我们活在这个世界上是暂时的，我们的一切财产啦、名誉啦等等啦，甚至于我们的身体是暂时的。所以呢，我们的观点的瞩目，我们的观点的眼光，我们的价值观，要以永恒、以天国为我们的基础，为我们的中心。Ya, jadi konsep kita tentang material, tentang hidup ini tidak berpusat kepada hal-hal yang fana, tapi kepada kerajaan surga yang bernilai kekal. Maka itulah makna datanglah kerajaanmu. Artinya kita tidak berfokus kepada duniawi, tapi kepada kekekalan. 好，接下来的意义， makna yang berikutnya adalah ketika kita mengatakan datanglah kerajaanmu, menunjukkan juga hubungan kita dengan sesama kita, bukan hubungan dunia seperti hubungan sesama dengan dunia. Kalau dunia ini mungkin bisa karena harta lalu menjadi tidak damai. Tetapi kalau ketika kita mengingat bahwa datanglah kerajaanmu, artinya kita hidup damai, hidup dengan penuh cinta kasih dengan sesama kita, sesama manusia. Ya, kerajaan surga tentu saja memiliki segala yang indah, bukan? Damai, sejahtera, penuh kasih. Bayangkan jika kita katakan datanglah kerajaanmu, tapi kita hidup dengan sesama bagaikan neraka, bertengkar, berkompetisi, bersaing, saling menjatuhkan, saling fitnah, menyebarkan toxic word, ya, kata-kata yang menjadi racun, hoax dan lain sebagainya. Sungguh-sungguh itu tidak mencerminkan kerajaan surga, kan? Tapi neraka, bukan? Nah, jadi ketika kita mengucapkan datanglah kerajaanmu, artinya kita membangun relasi yang baik juga, seperti kita hidup di surga yang damai dan yang indah. 第四个含义，我们说愿你的国降临，就是说我们跟其他人的关系非常的很好，非常的密切，非常的亲密，很美善，表示好像活在天堂那样。好，最后的，我们说我们是天国的成员，我们渴望天国降临在这个地上，ya. Kita mengharapkan kerajaan Allah itu benar-benar hadir di dunia ini. Maka kita juga harus membuktikan kehadiran kerajaan surga itu di dunia ini dengan segala yang tadi saya sebutkan. Dan kita harus benar-benar menunjukkan kerajaan surga itu layak diperjuangkan di dalam kehidupan kita. 所以呢，我们要真正的把我们的坚定的信仰呈现出来，让可以得到这个天国的应许，天国的荣耀。好，那就是天国在我们的心中的呈现。我们进入了最后的部分，ya. Kita masuk kepada kalimat terakhir di bagian pertama mengenai kerajaan surga, mengenai rencana Allah. Nah, yaitu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. 最后的一句就是在这个第一大部分，就是愿你的旨意行在地上，如同行在天上。那这一句话有什么含义呢？ Kalimat ini mengandung makna apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. 很简单，但是行出来很难，ya. Kalimat makna yang sangat sederhana, tapi penuh tantangan untuk dilakukan. 就是说，我们完全顺服上帝的蓝图和计划，dan benar-benar taat, tunduk kepada rencana Allah, kepada kehendak Allah. Misalnya ketika Tuhan mengizinkan pandemi, Tuhan mengizinkan ujian, cobaan, dalam hati kita sungguh-sungguh taat dan tunduk, bukan menyalahkan Tuhan, bukan mempertanyakan, meragukan Tuhan, atau sampai meninggalkan Tuhan, ya. 当上帝允许我们面对了很大的考验啊，生病啊，死亡啊，或是失败啊等等啊，我们不怀疑上帝，我们也不离开上帝，我们也不疑问上帝，但是我们反而完全的顺服上帝，
其他的含义就是遵行上帝的话语和一切圣经所说的， yaitu kita benar-benar membaca firman Tuhan, mentaati dan mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Karena bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan jika kita tidak membaca Alkitab? Bagaimana kita mengenal dengan siapa kelak kita di surga akan bersama-sama jika tidak kita membaca firman Tuhan? 我们如何知道上帝的旨意？如果我们没有读上帝的话，没有聆听上帝的话ya, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan jika kita tidak membaca firman-Nya, jika kita tidak sering mendekatkan diri dengan Tuhan, mendengar suaranya melalui ibadah, melalui khotbah, dan melalui meditasi pribadi kita. Jadi ketika kita mengucap jadilah kehendakmu di bumi di surga, sudahkah kita membaca kebenaran firman Tuhan, menyediakan waktu untuk meditasi, merenungkannya dan melakukannya? 所以呢，这最后一季的一大部分，我们要有安静的时间在神面前，聆听的神话语，然后读圣经，默想，然后实行在生活上。Nah, itulah bagian pertama dari doa Bapa kami, doa yang berpusat kepada Allah dengan rencananya, dengan kehendaknya. Jadi doa yang bukan kita ucapkan berfokus hanya pada diri kita saja, ya. Inilah pola doa Bapa kami yang pertama yang harus kita teladani, ya. 就是我们要学习的关于主祷文的含义，我们深深的明白，然后我们知道，当我们祷告的时候呢，不只以自己的需要、以自己知识来自己的利益来祈求，而是先以上帝和他的国为我们的祷告事项。好，我们进入了第二部分， kita akan masuk ke bagian kedua doa Bapa kami. Ketika kita berdoa bukan artinya kita menjadi egois, Allah juga mengerti kebutuhan anak-anaknya ya. 好，第二部分我们要讨论的，我们其实可以向天父祷告，或是出口告诉他一切我们的需要，一切我们的挣扎，一切我们的难处ya. Di dalam doa sebenarnya Allah juga mengharapkan kita boleh menceritakan segala sesuatu yang kita alami, perasaan kita, bahkan segala kebutuhan kita. Itu tidak salah ya. Tapi yang Allah mau kita pelajari adalah prinsip-prinsip kita ketika kita berdoa untuk diri kita ya. 有一些原则我们为自己祷告的。好，第一部分，我们日用的饮食今日是给我们 bagian pertama dari kalimat pertama dari bagian kedua permohonan yang berpusat kepada diri kita adalah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 好，这个意思就是什么呢？就代表说上帝关心并且提供给我们人类身体上的需要。Ya, kalimat pertama ini ketika kita ucap Tuhan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, artinya kita percaya bahwa Allah Bapa kita itu Allah yang provensial, yang dia menyediakan segala kebutuhan anaknya. Dia tahu, dia bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar peduli, tapi Allah juga menyediakan segala yang kita butuhkan, kebutuhan fisik kita, makanan, pakaian, rumah, segala yang kita butuhkan Tuhan tahu dan Tuhan menyediakan. Makanya di Alkitab ada katakan burung di udara pun dipelihara, bunga di bakung dia pelihara ya. Dan hewan tumbuhan ini bahkan melebihi Salomo yang super kaya, yang mahal, yang agung dan yang mulia ya. 所以呢，圣经告诉我们，上帝看顾保守麻雀，上帝看顾保守野地的话，何况是我们？上帝关心并且提供我们的需要，所以我们不要有理ya. Jadi ketika kita tahu Allah Bapa kita, Allah yang begitu luar biasa, tahu, maha tahu, peduli, bahkan menyediakan segala yang kita butuhkan, untuk itu kita tidak perlu khawatir. Karena
bahkan bunga bakung, bahkan burung di udara, bahkan serangga yang kecil pun mereka tidak pernah mati kelaparan atau mati karena sesuatu, karena Allah tidak peduli. Tapi Allah memelihara mereka, memelihara alam ciptaan semesta ini sampai ada hari ini karena kemurahannya, karena pemeliharaannya. Maka kita sebagai manusia, apalagi anak-anaknya, kita tidak perlu khawatir. 所以呢，我们成为上帝的儿女，就不要为生活并且身体上、肉体上的需要而挂虑或是忧虑，不要为明天忧虑。那是 arti 或是第一个含义。然后呢，nah kalimat makna yang berikutnya dari kalimat ini, berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, mengajarkan kita tentang tidak serakah. Kita harus bijaksana untuk memprioritaskan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan, sehingga tidak ada ketamakan di dalam hati kita, keserakahan dan materialistis. 我们这用的饮食，今天赐给我们，教导我们不要贪心。所以呢，我们祷告按照我们的需要而祈求，不是按照我们愿望而求上帝啊。所以我们能分别哦，这是我们需要的，我们就不会有贪心，我们就不会有贪切一切的食物和食物质，或是我们随着我们的这个肉体的欲望而求沉沦. Jadi kita tidak mengikuti keinginan daging kita, nafsu kita, tapi kita sungguh-sungguh diberi hikmat bijaksana untuk mencukupkan diri seperlunya, tidak berlebihan. Ya, jadi Tuhan melalui doa ini mengajarkan murid-muridnya dan mengajarkan orang percaya untuk hidup secukupnya. Tidak ada keserakahan, tidak ada menuruti hawa nafsu, dan benar-benar bersandar kepada Tuhan. Ya, 完全的依靠上帝, hidup yang bersandar kepada Tuhan, hidup yang bersyukur, hidup yang berkecukupan. Ya, 所以以感恩的心仰望上帝，依靠上帝，然后满足，然后知足，也感恩。Jadi ketika kita berdoa, berikanlah makanan kami yang secukupnya, berikanlah kami pada hari ini makanan secukupnya, bukan artinya tidak boleh yang mewah-mewah ya, tapi yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, dan kita mengucap syukur untuk hal itu. Kita mau bersandar kepada anugerah dan belas kasihan pemeliharaan Tuhan atas kita. Itulah keyakinan kita sebagai anak Tuhan. 那是我们的对上帝的信心、看顾、保守，给我们提供一切足够我们用的。好，接下来我们要讨论到关于我们基本的需要ya, kebutuhan hidup kita, tapi bukan lagi kepada hal-hal jasmani, hal-hal fisik, tetapi kepada hal spiritual. Jadi Allah mengajarkan kita, mintalah hal kebutuhan fisikmu, jasmanimu, tapi juga harus memperhatikan spiritual ya. 关心我们属灵的需要，我们也要求并关怀并注重我们属灵的需要ya. 就是什么呢？ Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. 免我们的债，如同我们免了人的债。 就是说，提醒我们什么？我们是罪人，我们需要上帝恩典赦免我们。我们以我们的信心根据于耶稣钉在十字架上。 Artinya apa ketika kita mendoakan kalimat, mengucapkan kalimat ini dalam doa? Artinya kita mengingatkan kita adalah manusia berdosa
yang membutuhkan anugerah Allah, membutuhkan pengampunan Allah, dan mengajarkan kita untuk berakar pada iman Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib. Yang mengingatkan kita untuk hal ini. 然后呢，不单如此，我们成为信徒呢，也要与其他人和好。如上帝赦免我们也要赦免别人，饶恕别人的过犯。Nah, ketika kita sebagai orang berdosa yang sudah mendapatkan pengampunan belas kasihan dari Allah, dalam relasi kita dengan orang lain, kita juga bisa bersalah kepada orang lain juga bisa bersalah kepada kita. Nah, di dalam hubungan konflik dan masalah itu, kita perlu memberi atau melepaskan pengampunan, seperti kita juga sudah menerima pengampunan dari Allah. 所以我们得到上帝而来的赦免，我们也应该赦免或是饶恕别人，因为我们有过犯，别人对我们有过犯，因为毕竟人与人之间会有冲突，会有误会，会有错误。Karena relasi dengan sesama pasti ada miskomunikasi, miskonsepsi, kita juga bisa salah sangka. karena sangat manusiawi ya，就是说，当我们一起彼此饶恕、彼此赦免的时候，就有这个和好和和平的生活，有这个美善的生活。Ketika kita saling mengampuni dengan kasih Allah, maka kita akan hidup di dalam damai sejahtera, hidup dengan harmonis, hidup dengan integritas kita sebagai orang Kristen, yang 不是假冒伪善, tidak ada kemunafikan. Oh, Allah sudah mengampuni, tapi kita tidak mengampuni orang, itu artinya tidak punya integritas Kristen dan tidak menghidupkan iman yang sejati, tapi penuh dengan kemunafikan. 最重要的是，当我们得到上帝的饶恕，我们没有饶恕别人，圣经告诉我们。我们与神的关系也破坏了，我们也得不到上帝的怜悯，上帝的怜悯。Kalimat ini juga mengingatkan kita bahwa kita sudah mendapat anugerah pengampunan dari Tuhan, kita harus mengampuni orang lain. Karena kalau kita tidak mengampuni orang lain, kita bukan hanya menjadi orang munafik di dalam keimanan kita, kita juga menjadi ketika kita tidak mengampuni orang lain itu menjadi satu penghalang ya. 成为我们灵命上的一个阻挡拦阻ya, menjadi kendala, tantangan atau batu sandungan di dalam kerohanian kita. 为什么这样说呢？ Kenapa? Karena ketika kita tidak mengampuni orang lain, kita katakan Tuhan juga tidak mengampuni kita. Hubungan kita dengan Tuhan juga terganggu, ya. Relasi kita dengan Tuhan juga menjadi tidak baik. Hubungan kita dengan manusia juga tidak baik. Lalu doa kita juga tidak akan didengar Tuhan, tidak akan dijawab Tuhan. Dan berkat-berkat itu juga terhalang untuk turun. Berkat-berkat Tuhan itu menjadi terhalang untuk sampai kepada kita. Berkat rohani, berkat jasmani, damai sejahtera Tuhan, semuanya terhalang karena kita menjadi orang yang tidak mengampuni. Kita menerima anugerah Tuhan, tapi kita tidak menjadi berkat bagi orang lain ya. 当我们没有饶恕别人的时候，就表示我们与上帝的关系被破坏了，有拦阻，有阻挡。我们与人之间也是破坏了，并且我们的祷告不蒙垂听，我们得不到上帝的祝福，我们得不到上帝的平安。Bagaimana mungkin kita bermusuhan dengan orang, kita tidak bisa mengampuni orang lain, hati kita tentu tidak damai, bukan? Bagaimana mungkin kita bisa mengalami damai dan berkat? Maka jalan pertama itu adalah harus saling mengampuni, hidup damai dengan sesama, dan tidak memberikan ruang atau celah bagi iblis untuk membuat kita jatuh kepada dosa yang lainnya. Ya. 好，赦免成为最重要的关键。我们与上帝之间的关系，与人之间的关系，祷告蒙垂听，祝福的管道，并且成为
活出这个圣洁蒙上帝悦纳的生命ya. Jadi kalimat ini menjadi kebutuhan utama spiritualitas kita ya, 所以成为我们灵命渴求祈求的最重要的。Maka ini menjadi hal utama, menjadi doa kita ketika kita berdoa. Sudahkah kita benar-benar seperti yang tadi saya jelaskan? Inilah hal yang utama yang harus menjadi perhatian kita ya, kebutuhan rohani kita untuk saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni, karena itulah kunci utama dari doa kita, hubungan kita dengan Tuhan, berkat bahkan hidup kudus kita. Ini menjadi kunci utamanya. 接下来 next berikutnya kita akan sampai kepada permohonan yang berpusat kepada kita tapi kepada spiritualitas kita, yaitu apa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. 不叫我们一见试探，救我们脱离凶恶。这也是关于属灵的需求, kebutuhan rohani kita yang sangat penting. Kita manusia berdosa, hidup di dunia yang berdosa, yang selalu membuat kita menghadapi godaan, menghadapi ujian, dan kita hidup di dunia yang penuh jebakan. Nah, kita membutuhkan perlindungan Tuhan dan juga membutuhkan kekuatan iman kita untuk bertahan. Ya, bukan artinya kita minta supaya pencobaan ini dijauhkan, lalu kita aman-aman. Tidak, tapi kita berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa ketika ada godaan jebakan tersebut. 就是我们祷告上帝给我们坚定的信心，面对考验，面对一切的试探， seperti yang diteladani oleh Tuhan Yesus. Ketika dicobai di padang gurun, Yesus tidak menghindar, tapi benar-benar kekuatan dari kebenaran firman Tuhan untuk boleh menang menghadapi pencobaan. Atau seperti Yusuf, ketika dia digoda, dia harus menghindar. Dia harus bertahan di dalam imannya dan menghindar dari godaannya. 就像好像耶稣给我们的榜样，当他在旷野40天被魔鬼试探的时候，就以上帝的话语，以坚定的信心，或是像约瑟那样抓住上帝圣洁的生活来面对考验ya. Jadi dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kudus, kekuatan yang diberikan Tuhan, iman kita untuk tahan menghadapi pencobaan dan ujian. 好，最后的一个句子。Nah, kita sampai ke bagian penutup dari doa Bapa kami. Ini juga penting ya, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. 就是主祷文的结缘，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿min. Makna dari kalimat ini adalah sebagai sebuah pengakuan iman, juga doksologi. Ketika kita sudah pada bagian pertama kita mengerti dan taat, tunduk kepada rencana Allah dan kehendaknya, kerajaannya, kita juga sudah menyerahkan diri kita, hidup kita, kebutuhan kita, pergumulan kita, kebutuhan jasmani rohani kita kepada Tuhan. Terakhir kita juga menutup doa kita bahwa Allah yang menjadi tempat kita curahkan doa permohonan kita adalah Allah yang bagaimana? Allah yang memiliki kuasa, Allah yang memiliki kerajaan, kemuliaan baik di bumi maupun di surga, yang adalah segala-galanya. Itu adalah Allah yang mendengar doa kita dan Allah yang kita sampaikan doa kita kepadanya. Jadi satu pengakuan iman kita, pengakuan penyerahan juga atas semua doa permohonan kita kepada Allah. Jadi tempat kita berdoa, tempat kita memohon. Jadi bukan sembarangan kita mengirim suratnya ya. Seperti kita kirim surat penting, tapi nggak tahu ditujukan kemana ya. Nah, doa kita juga demikian. Kita sudah menulisnya, memohonnya dengan sedemikian rupa, mau ditujukan kepada siapa? Yaitu kepada
Allah yang maha kuasa, Allah yang kekekalannya dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya itu adalah Allah yang kekal dan Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Itulah Allah yang akan mendengar dan menjawab doa kita。所以呢，是一个信仰告白，也是上一颂，就表示我们一切祷告，从头到尾，无论是关于天国，无论是关于我们的需要，我们把这一切的祷告内容是对于向你掌权者，我们天父的掌权者，地上的掌权者，他是怎么样的上帝呢？是昔在、今在、永在的全能者。所以呢，我们就安心的把我们的祷告、我们的祈求、我们的生命、我们的生活、我们的一切交在奇妙上帝的神。Dengan demikian menjadi satu permohonan, penyerahan, pengakuan, juga pujian kepada Allah di dalam doa. Nah, ibu-ibu sekalian, inilah doa Bapa kami yang kita hafal, kita sudah mengerti maknanya, dan pola ini jugalah yang menjadi pola doa kita呀。主祷文的这个程序，这个部分呢，成为我们每天祷告的一个程序ya, jadi pola doa kita. Bahwasanya ketika kita berdoa, kita harus diingatkan, kita berdoa pertama rencana kehendak kerajaan surga, ya. 以天国为中心。Lalu ketika kita berdoa, kita memohon semua pergumulan kita, kebutuhan kita dengan kadar yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita berdoa itu sesuai dengan kehendak Tuhan. 当我们一切祈求的是按照上帝的旨意，不是按照我们自己心里的肉体的。那最后呢，我们要深信我们的一切祷告必定蒙上帝垂听的，因为他是怎么样的上帝。Nah, terakhir ketika kita menutup doa kita, permohonan kita, kita benar-benar percaya, benar-benar mengakui, benar-benar mengimani bahwa Tuhan di mana doa yang kita sampaikan itu adalah Tuhan yang kita imani, yang kita kenal sungguh-sungguh sebagai Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. 好，我们同心祷告， mari kita berdoa。 阿爸父神，我们谢谢你，在短短的时间，我们可以学习主祷文，让我们深深的明白，让我们在我们的生活每一天的祷告，也我们以这个主祷文的模式成为我们祷告，让我们在祷告中以天国为中心，我们也以上帝的旨意为中心，因为我们深信我们的上帝是看顾我们的上帝。我们这样的祈求祷告，奉靠耶稣的名，阿们。姐妹们平安。感谢神的仆人已经将神的话语传讲给我们，让我们可以更加的明白神的真理，也更加的了解，更加的认识神。Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya kita boleh bertumbuh semakin mengenal Tuhan dan boleh menjadi pelaku firman。最后呢，如果姐妹们要奉献，可以用汇款或扫码的方式，可以看在我们的屏幕上。Jikalau ibu-ibu terbeban untuk memberikan persembahan, persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja yang tertera di layar kita, ataupun bisa juga dengan scan QR code yang ada di layar kita juga. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. 我们的姐妹会就到此结束，但愿我们每个人可以彼此的代祷，彼此的在我们祷告中，我们彼此的纪念。Ibadah persekutuan kita hari ini sampai di sini, kiranya setiap kita boleh tetap tekun di dalam Tuhan, saling mendoakan, mengingat saudara-saudari kita di dalam doa kita. 愿神赐福于我们，kiranya Tuhan beserta dengan kita.